sejahtera dan selamat pagi semua. Saya Puan Malina, anak perempuan Adun, merupakan guru mata pelajaran sejarah dari SMK Alang Iskandar. Okey, hari ini saya akan membincangkan satu subtopik dalam bab 7 tingkatan 4 iaitu 7.4 sistem pendidikan kebangsaan. Okey, jom kita start. Okey, baiklah. Ini adalah standard pembelajaran yang kita akan perincikan dalam subtopik ini, iaitu di akhir sesi pembelajaran, murid boleh yang pertama menjelaskan sistem pendidikan kebangsaan. Yang kedua ialah berkait rapat dengan elemen kewarganegaraan dan juga nilai civic, iaitu murid boleh membahaskan kepentingan pendidikan untuk kesejahteraan negara. Okey, baiklah. Sebelum kita pergi dengan lebih terperinci dan berkaitan dengan topik ini, saya nak awak semua lihat dahulu apakah gambar ini. Okey, saya bagi masa dalam 1 minit untuk awak semua kenal pasti gambar yang saya tunjukkan dalam slide ini. Okey, jika kamu lihat sebenarnya gambar ini merupakan satu universiti tempatan. Okey, universiti tempatan iaitu Universiti Pendidikan Sultan Idris ataupun dikenali sebagai UPSI yang orang sebutkanlah. Okey, jadi UPSI ini adalah melalui beberapa fasa pertukaran nama yang kita kenali sebagai UPSI hari ini adalah telah melalui beberapa pertukaran nama iaitu pada asalnya UPSI ialah Maktab Perguruan Sultan Idris ataupun MPSI. Okey, jadi MPSI ini merupakan sebuah maktab yang didirikan oleh British semasa pembukaan Sekolah Vernacular Melayu dan juga aliran Inggeris yang berkembang mengikut kumpulan etnik masing-masing. Jadi untuk pengetahuan awak, penubuhan sekolah vernacular ini secara tidak langsung telah menimbulkan masalah ataupun jurang perbezaan iaitu dari segi ekonomi dan juga sosial itu sendiri. Okey, jadi sekolah vernacular ini yang terdiri pada sekolah vernacular Melayu, sekolah vernacular Cina, sekolah vernacular Tamil, sekolah vernacular Inggeris ini telah menghalang kepada usaha pembentukan masyarakat berbilang masyarakat yang bersatu padu dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum di negara kita. Jadi hal ini telah menjadi satu cabaran yang hebat kepada negara kita, okey, dalam mencapai perpaduan dalam kalangan rakyat. Jadi hal inilah telah membawa kepada pembentukan sistem pendidikan kebangsaan yang kita nak bincang dalam subtopik hari ini. Okey, baiklah semua. Jadi jom kita perincikan subtopik yang kita nak bincangkan hari ini iaitu pembentukan sistem pendidikan kebangsaan. Okey, dalam usaha ke arah pembentukan sistem pendidikan kebangsaan ini telah membawa kepada penubuhan jawatan kuasa pelajaran di Tanah Melayu, Sarawak dan juga Sabah. Inilah antara jawatan-jawatan kuasa pelajaran tersebut iaitu terdapatnya garis masa pada tahun 1951 adanya penubuhan laporan BANS. Pada tahun yang sama juga adanya laporan Fenbu. Pada tahun 1952 terdapatnya ordinan pelajaran dan pada tahun 1955 terdapatnya laporan Woodhead di Sarawak dan Sabah dan pada tahun 1956 terdapatnya penyata jawatan kuasa pelajaran. Okey, saya akan perincikan setiap laporan-laporan tersebut iaitu bermulanya dengan laporan BANS pada tahun 1951. Okey, apa itu laporan BANS? Laporan BANS ini dipengerusi oleh LJ BANS. Sebab itulah dinamakan sebagai laporan BANS dan laporan ini menekankan kepentingan sekolah rendah. Ini adalah antara kandungan dalam laporan BANS iaitu sekolah rendah menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dan yang kedua ialah sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Jadi jika kita lihat keseluruhan laporan BANS ini ialah menekankan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dalam sistem persekolahan sama ada sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Seterusnya kita pergi kepada laporan Fenwu iaitu laporan yang sama diwujudkan pada tahun yang sama dengan laporan BANS. Okey, ini adalah antara kandungan laporan Fenwu iaitu sekolah Cina diteruskan secara berasingan di bawah sistem kebangsaan
Yang kedua ialah pendidikan sekolah Cina haruslah berorientasikan tanah Melayu. Jadi, jika kita lihat secara keseluruhan laporan Fenwu ini sangat berbeza dengan laporan BAN sebentar tadi, iaitu laporan Fenwu lebih menekankan kepada sekolah ataupun pendidikan sekolah Cina. Jadi, saya nak awak semua untuk perincikan secara mendalam apakah perbezaan kedua-dua laporan tersebut. Okey, jadi inilah perbezaan yang kita dapat secara jelas, iaitu perbezaan antara laporan BANS dan juga laporan Fenwu, iaitu laporan BANS menekankan kepentingan sekolah rendah melalui penggunaan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar, manakala laporan Fenwu ini adalah merupakan satu bantahan daripada masyarakat Cina terhadap laporan BANS tersebut. Jadi, laporan Fenwu ini adalah satu cadangan untuk penambahbaikan dalam pendidikan Cina. Okey, baiklah, seterusnya kita pergi kepada Ordinan Pelajaran 1952, iaitu laporan yang ketiga. Okey, apa itu ordinan pelajaran? Ordinan pelajaran ini telah diluluskan selepas penelitian terhadap laporan BANS dan laporan Fenwu, iaitu bertujuan untuk membentuk sistem pendidikan yang menggunakan bahasa rasmi persekutuan. Jadi semua ini adalah untuk semua murid dari pelbagai bangsa disatukan dalam sistem pendidikan Tanah Melayu. Okey, ini adalah kandungan ordinan pelajaran, iaitu Tanah Melayu mempunyai dua jenis sekolah rendah, iaitu sekolah menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Yang kedua ialah bahasa Cina dan bahasa Tamil diajar sebagai bahasa ketiga di sekolah rendah sekiranya terdapat 15 orang murid dalam kumpulan yang sama. Maksudnya kat sini, jika terdapat permintaan daripada masyarakat Cina ataupun masyarakat India, okey, lebih daripada 15 orang murid, jadi di sekolah rendah tersebut akan diajarlah dalam bahasa ketiga, iaitu bahasa Cina ataupun bahasa Tamil. Dan yang ketiga ialah sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Okey, seterusnya ialah kita pergi kepada laporan Woodward di Sarawak dan juga Sabah pada tahun 1955. Okey, ini adalah cadangan dalam laporan Woodward di Sarawak dan Sabah, iaitu yang pertama memperkasakan pendidikan rendah dan menengah, dan yang kedua ialah menitik beratkan kepentingan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar, dan yang ketiga ialah mewujudkan sistem pembiayaan pendidikan yang teratur. Okey, untuk pengetahuan awak semua, laporan Woodward ini adalah merupakan satu pengkajian semula terhadap sistem pendidikan di Sarawak dan juga Sabah. Jadi hal ini telah membawa kepada penambahbaikan dalam pendidikan kebangsaan di Sarawak, iaitu mewujudkan sekolah menengah berbilang kaum dengan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar, menyeragamkan sukatan pelajaran dan peperiksaan, memperkenalkan buku teks yang berlatar belakang unsur tempatan, memperkenalkan pendidikan sivik diajar secara formal di sekolah, dan antara matlamat pendidikan kebangsaan di Sarawak adalah membentuk perasaan kekitaan dan taat setia kepada negeri Sarawak yang terdiri daripada masyarakat berbilang kaum. Seterusnya ialah kita pergi kepada pendidikan kebangsaan di Sabah, iaitu adalah untuk mempertingkatkan pengajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di sekolah Cina, dan juga memastikan bahasa Inggeris diajar di sekolah Melayu dan bahasa Melayu diajar di sekolah Inggeris, dan juga menetapkan peperiksaan di sekolah menengah dikendalikan dalam bahasa Inggeris. Manakala matlamat pendidikan kebangsaan di Sabah pula adalah untuk menyeragamkan kurikulum, peperiksaan serta perasaan kebersamaan kaum di Sabah itu sendiri. Okey, baiklah, kita pergi kepada laporan yang terakhir yang kita nak bincang hari ini, iaitu Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956. Okey, ini adalah kandungan Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran, iaitu sistem persekolahan yang sama bagi kanak-kanak daripada semua bangsa. Yang kedua ialah bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama, dan yang ketiga ialah kandungan kurikulum yang seragam dan bercorak kebangsaan. Okey, selain daripada kandungan dalam Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran tersebut, terdapat juga cadangan-cadangan lain, iaitu sekolah umum rendah menggunakan bahasa Melayu,
Sekolah jenis umum rendah menggunakan sama ada bahasa Inggeris, bahasa Cina atau bahasa Tamil, iaitu merujuk kepada sekolah SJ, K sekolah jenis kebangsaan Cina ataupun sekolah jenis kebangsaan Tamil yang kita ada hari inilah. Dan yang ketiga ialah bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris dijadikan mata pelajaran wajib di semua sekolah, dan sekolah menengah kebangsaan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, manakala bahasa Inggeris menjadi mata pelajaran. Baiklah, secara keseluruhannya setelah kita membincangkan kesemua 5 laporan dalam penubuhan jawatan kuasa pelajaran. Okey, penyata jawatan kuasa pelajaran pada tahun 1956 ini adalah merupakan asas kepada pembentukan sistem pendidikan kebangsaan, iaitu hal ini merujuk kepada sukatan pelajaran. Okey, kandungan yang terdiri daripada sukatan pelajaran dan juga peperiksaan serta bahasa pengantar telah diseragamkan di semua sekolah di negara kita untuk memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Okey, baiklah, kita dah sampai kepada penghujung perbincangan subtopik kita pada hari inilah. Jadi kita ada satu soalan kebat, yang berkaitan dengan elemen kewarganegaraan dan juga nilai sivik yang kita nak bincangkan hari ini, iaitu apakah kepentingan pendidikan dalam pembangunan negara kita pada hari ini. Jadi saya bagi masa kepada awak untuk telitikan dengan betul, dengan jelas soalan ini. Berikan pendapat masing-masing mengikut kefahaman awak semua berkaitan dengan subtopik ini, iaitu apakah kepentingan pendidikan dalam pembangunan negara kita pada hari ini. Tahniah kepada awak semua yang telah berjaya memberikan idea masing-masing tadi. Jadi ini adalah antara contoh kepentingan pendidikan yang saya berikan kat sini adalah contohlah sebahagian daripada idea-idea awak sebentar tadi. Antaranya ialah melahirkan masyarakat yang berilmu. Inilah kepentingan pendidikan dalam pembangunan negara kita. Iaitu melalui pendidikan kita dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Selain itu adalah untuk memupuk perpaduan kaum dan juga membentuk masyarakat yang berdaya saing, iaitu masyarakat yang kreatif, masyarakat yang kritis, masyarakat yang berinovasi. Lainnya lagi ialah dapat juga melahirkan ramai tokoh ataupun pakar ataupun ilmuwan. Jadi ini adalah antara sebahagian sahaja daripada kepentingan pendidikan dalam pembangunan negara pada hari ini. Jadi tahniah diucapkan kepada semua yang telah memberikan idea ataupun pendapat masing-masing berkaitan dengan soalan kebat sebentar tadi. Baiklah, maka berakhirlah sesi perbincangan subtopik kita pada hari ini. Saya ucapkan tahniah kepada semua yang telah memberi fokus sepanjang perjalanan perbincangan kita pada hari ini, dan juga saya sangat mengharapkan awak semua dapat melaksanakan latihan berkait rapat dengan subtopik ini bagi memantapkan lagi pemahaman awak dalam subtopik ini. Baik, sekian. Terima kasih. Jumpa lagi untuk next class ya. Bye.